forget to like, share and subscribe my channel Cikgu Aziza Fizik. Hai, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik dalam fizik, iaitu cahaya dan optik. Dan kita akan menjuruskan tentang satu bidang, iaitu pembiasan cahaya. Sebelum tu, jom kita lihat video ini. Pembentukan cahaya apabila melalui medium-medium seperti kankar. Okey, murid-murid, fenomena-fenomena tadi merupakan fenomena pembiasan cahaya. Okey, apa yang murid-murid perlu capai pada hari ini ialah, yang pertama, murid-murid perlu tahu untuk memperihalkan fenomena pembiasan cahaya. Yang kedua, murid-murid perlu tahu apakah itu indeks biasan, iaitu N. Dan yang ketiga, murid-murid dapat mengkonsepsi apakah itu hukum Snell. Okay. Sebelum itu, marilah kita tengok mengapa gambaran kepada bintang berkedipan tadi seperti dalam video. Ini adalah visual yang menunjukkan gambaran bagaimana bintang tersebut nampak berkedipan. Okey, sebenarnya ia bermula dari cahaya bintang di langit. Cahaya bintang yang datang dari bintang telah melalui beberapa lapisan udara yang mempunyai ketumpatan yang berlainan. Contohnya udara, kalau kita tengok di rajah tu, semakin menghampiri bumi, semakin tumpat, bermakna mungkin disebabkan oleh ini adalah disebabkan oleh suhu, perbezaan suhu, yang mana semakin rendah, udara semakin tumpat. Oleh itu, kalau kita tengok cahaya dari bintang makin dibengkokkan, sehinggalah apabila sampai ke mata kita, kita akan tengok kedudukan bintang yang ketara. Jadi perubahan posisi bintang dari nyata dan ketara itu adalah terlalu kecil, dan sebenarnya kita lihat bintang seolah-olah berkedipan. Okey, ini adalah kerana fenomena pembiasan. Fenomena pembiasan ini adalah disebabkan oleh perubahan halaju cahaya yang merambat dalam medium yang berbeza-beza ketumpatan optiknya. Okey. Jadi sebelum kita jalankan satu eksperimen dalam makmal, kita akan tahu dulu, kita akan tengok apakah istilah-istilah yang digunakan untuk memperihalkan fenomena pembiasan ini. Okey, sebelum tu satu sinar yang kita panggil sinar tuju. Okey, sinar tuju ini adalah satu sinar yang merambat dari punca ataupun sumber cahaya seperti kotak sinar. Ia dilambangkan sebagai satu garis lurus yang mempunyai anak panah. Okey. Kemudian dan sinar ini dipanggil sinar tuju. Okey, sinar tuju merambat melalui satu medium yang dipanggil udara lah dalam kes ini, iaitu medium yang paling kurang tumpat optiknya, dan merambat melalui satu medium yang lebih tumpat, iaitu blok kaca. Okey, kita lukis dulu sinar tuju. Dan bila sampai ke sempadan medium, satu garis yang akan kita lukis dan gambarkan, ia adalah dipanggil garis normal. Ia dikenali sebagai garis normal, dan garis ini sentiasa bersenjang dengan sempadan medium. Okey, apa tujuan kita lukis garis normal? Ialah untuk memudahkan kita mengukur berapakah nilai sudut tuju selepas ini. Okey, dan apabila garis normal dilukis, satu garis yang dipanggil sinar biasan perlu dilukis, juga seperti sinar tuju. Sinar biasan adalah satu garis lurus yang ada anak panah. Dan didapati dalam kes ini ia terbengkok, terbengkok mendekati normal. Jadi inilah yang akan menghasilkan satu sudut tuju yang bernilai I, yang diukur dari garis normal dan sinar tuju, dan juga sudut bias yang diukur dari sinar bias ke garis normal. Itu adalah istilah-istilah penting yang murid-murid perlu tahu sebelum kita pergi lebih lanjut. Okey, so jom kita tengok kes yang pertama, yang mana cahaya merambat dari medium yang kurang tumpat, iaitu udara, ke medium yang lebih tumpat. Okey, apa yang perlu kita tahu ialah perubahan dari segi arah, yang mana cahaya yang merambat dalam medium blok kaca adalah mendekati normal. Ia menghampiri ataupun ke arah normal. Jadi ini adalah disebabkan oleh halaju dalam blok kaca lebih kecil daripada halaju dalam udara. Okey, oleh itu akhirnya kita akan dapati bahawa sudut R lebih kecil daripada sudut I, iaitu sudut tuju. Okey, kes yang kedua pula murid-murid, yang mana cahaya tadi merambat daripada kurang tumpat ke lebih tumpat.
sekarang cahaya bergerak atau merambat dari medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat, iaitu daripada blok kaca ke udara. Apa yang akan kita perhatikan? Sinar bias ini akan membengkok menjauhi normal. Okey, kerana ketumpatan optik blok kaca lebih besar ya daripada ketumpatan optik medium udara, dan ini menyebabkan halaju ya yang merambat. Halaju cahaya dalam blok kaca adalah kurang dari halaju cahaya dalam udara. Oleh itu, sudut tuju adalah lebih kecil daripada sudut bias. I lebih kecil daripada R ataupun R lebih besar daripada I. Okey. Seterusnya, cikgu harap kamu faham dah tentang fenomena pembiasan tadi. Dan apa yang kita perlu tahu untuk yang keduanya ialah indeks biasan. Indeks biasan merupakan satu kuantiti fizik juga, iaitu dia adalah darjah ke pengukuran terhadap pembengkokan cahaya dalam medium. Jadi nilai N ni akan berbeza mengikut medium-medium yang berbeza. Oleh itu, indeks biasan N merupakan laju cahaya dalam vacuum dibahagikan dengan laju cahaya dalam medium, iaitu V. Okey, dan C ataupun laju cahaya dalam vacuum adalah merupakan satu pemala yang bernilai 3/10⁸ meter per saat. Okey. Seterusnya, kita lihat satu jadual ni, yang mana dalam jadual ni membayangkan kepada kita bahawa indeks biasan adalah berbeza di antara bahan-bahan, sama ada bahan tersebut bahan semula jadi ataupun bahan yang sintetik atau bahan buatan lah. Okey, medium yang pertama, medium udara ya 1.00, ya minyak zaitun 1.46, perspex 1.50 ya. Kaca crown, kaca Flint, nampak berbeza. Ini adalah kaca yang digunakan untuk berbeza fungsi dia ya, iaitu 1.52 untuk crown dan 1.66 untuk Flint. Dan intan paling besar kan, mesti ada sebab 2.42. Sebab itu intan mahal ya. Okey, dan seterusnya siapakah saintis ini ya, saintis yang besar sumbangannya dalam bidang pembiasan ni? Okey, namanya adalah Willy Brodsnell. Willy Brodsnell adalah seorang saintis yang berasal dari Belanda lah ya, yang merupakan astronomi dan juga ahli matematik yang hidup pada tahun 1580 hingga 1626. Okey, dan sempena nama beliau lah satu hukum yang dikenali sebagai hukum Snell ya terhasil. Okey, untuk memahami apakah itu hukum Snell, cuba kita lihat gambar rajah ini. Apa beza tiga-tiga rajah ini? Okey, persamaannya ialah cahaya yang merambat ya masuk ke dalam tiga-tiga medium ini adalah bersudut 50 darjah, iaitu θ1. θ1 merupakan sudut dalam medium yang pertama. Okey, dalam kes ini air. Ya, air mempunyai nilai indeks biasan 1.33 N1. N1 dilabelkan sebagai indeks biasan bagi medium yang pertama ya. Dan apabila merambat melalui medium yang berbeza-beza ini, cuba kita lihat apakah yang berlaku. Sudah semestinya sinar biasan akan mendekati garis normal, tetapi adakah mereka ni akan dapat nilai sudut R yang sama? Ini yang membezakan mereka. Nilai sudut θ2 bagi ketiga-tiga medium ini adalah berbeza, dan didapati semakin bertambah indeks biasan ya, macam intan, semakin kecil ya nilai sudut biasnya. Jadi ini adalah dihubungkan oleh Snell sebagai N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2. Jadi ini adalah hukum yang akan kita kaji dan gunakan. Okey, selain daripada itu, hukum pembiasan yang ditemui oleh Snell menceritakan tentang sifat-sifat sinar tuju yang kita pelajari tadi ya, garis normal dan sinar terbias bertemu pada satu titik yang sama ya, dan mereka tiga-tiga ni berada pada satah yang sama. Okey, boleh bayang tak macam mana? Okey, ini adalah gambarannya. Okey, jika sekiranya kita faham apa yang dinyatakan tadi, iaitu sinar tuju, garis normal dan sinar terbias berada pada satu titik yang sama, dan juga mereka berada pada satu satah yang sama ya. Inilah gambarannya. Dan jika sekiranya medium yang pertama adalah udara, iaitu N bernilai 1, iaitu dan N2 bernilai N, maka satu formula iaitu N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2. Oleh itu N2 per N1 sama dengan sin θ1 bahagi sin θ2. Okey, jadi ini adalah hukum Snell yang kita akan gunakan dalam kes-kes yang akan kita jumpa dalam soalan ya. Okey, selain daripada itu, oleh kerana kalau dalam udara tadi nilai N sama dengan 1,
N sama dengan 1 bermakna bila kita nakkan nilai N2 ataupun indeks biasan bagi medium yang kedua, oleh kerana 1 saja kat sini, N2 bahagi 1, semuanya N je lah. Kita anggapkan N ni adalah indeks biasan bagi medium kedua lah, medium yang lebih tumpat daripada yang pertama tadi. Okey, bermakna formula ni akan jadi sin sudut 7, ya, sin sudut 7 bahagi dengan sin sudut bias. Jadi inilah yang menghasilkan satu formula yang khas untuk bila sinar 7 dari medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Jadi murid-murid dah dapat dua idea untuk mengira indeks biasan bagi medium ataupun sudut biasan bagi kes mana-mana kes yang kita akan jumpa, ya. Okey. Okey, jom kita tengok dalam soalan yang pertama ni. Okey, untuk uji kefahaman, murid-murid perlu hayati soalan ni. Okey, rajah ni yang menunjukkan bahawa sudut 7 dari udara, ya, mempunyai sudut 60 darjah dan memasuki atau merambat melalui satu medium iaitu plastik yang kita tak tahu berapa hasil sudut biasanya. Okey, oleh itu apa yang diberikan ialah plastik mempunyai indeks biasan 1.49, ya, dan nilai halaju dalam udara, halaju cahaya dalam udara ialah 3/10 kuasa 8 meter per saat. Okey, oleh itu apa yang perlu kita hitungkan ialah pertama sudut biasan R ini. Ini yang menjadi perkara yang perlu kita selesaikan dalam soalan ini. Jom kita tengok bagaimanakah penyelesaiannya. Okey, apabila sudut bias perlu dikira, kita perlu tahu satu formula iaitu N sama dengan sin I bahagi sin R. Okey, daripada formula ini kita perlu gantikan nilai yang diberikan iaitu N 1.49 dan I sebagai 60 darjah. Okey, oleh itu apa yang menjadi perkara rumus adalah sin R. Okey, so macam mana kita nak gantikan nilai-nilai ini dalam persamaan dan hitungkan dan kirakan, akhirnya kita akan dapat satu nilai R sebagai 35.54 darjah. Okey. Untuk soalan yang kedua iaitu mengira kelajuan cahaya dalam plastik. Okey, apa yang perlu kita gunakan ialah formula N sama dengan C per V, iaitu halaju cahaya dalam vacuum, ya, dibahagikan dengan halaju cahaya dalam medium. Yang dia nak ialah halaju cahaya dalam medium lah, iaitu plastik dalam kes ni. Apa yang diberikan ialah indeks biasan plastik dan juga halaju cahaya dalam vacuum. Oleh itu apa yang akan kita dapat bila kita gantikan semua nilai-nilai ini? Kita akan dapat satu nilai halaju cahaya iaitu V dalam vacuum. Halaju cahaya dalam plastik, iaitu 2.01 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Untuk itu, setakat itu saja. Cikgu harap kamu faham. Biar tahu, jangan keliru, teruskan belajar. Tambahkan lagi soalan-soalan latihan. Stay at home.